Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid, seterusnya para jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah setiap kita semua merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kita semua menambah iman dan amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menambah keyakinan dalam hati kita bahawa kita tinggal duduk di dunia ni hanyalah sementara. Sangat singkat dan pendek masanya. Dan segala-gala yang kita ada di dunia ini adalah amat sedikit. Dan sebenar-benar kehidupan kita hendaklah yakin bahawa akhiratlah tempat kembali yang paling baik. Ini hendaklah selalu dicakap dan didengar, diulang-ulang, supaya kita menjadi orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang pandai di sisi Allah SWT. Yang cerdik, yang pandai itu bukan Profesor Madya, ada PhD, ada master, ada degree. Di sisi Allah Ta'ala, orang yang pandai tadi ialah orang yang banyak mengingati mati dan membuat persiapan untuk kehidupan mati. Sebab itu para ulama sering menangis, merenung keadaan diri. Aku ni dah hidup 50 tahun, dah hidup 60 tahun, adakah aku pernah betul-betul bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah SWT? Ini orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang alim, para ahlullah yang dekat dengan Allah SWT. Sentiasa mereka menangis pada waktu malam, kenangkan adakah aku ini pernah bersungguh-sungguh dalam ibadahku pada Allah SWT. Kalau 50 tahun kita dah hidup, sembahyang kita contohnya, adakah sembahyang kita ni dah paling baik kita buat? Didahului dengan 5 waktu kita jaga, tidak pernah tinggal, dan solat dibuat secara berjamaah, diiringi dengan qabliyah, dengan ba'diyah. Nanti dibuat pula dengan sungguh-sungguh, buat sunat isyraq, sunat duha, sunat awabin, sunat witir, solat tahajud, solat tasbih. Dia buat amal-amal ibadah tadi dengan penuh sungguh-sungguh kerana perintah Allah, bukan suruh ibadah saja. Bukan kita disuruh ibadah saja, tetapi disuruh beribadah dengan sungguh-sungguh.
Sehingga baginda Nabi SAW, Allah SWT perintah demikian, wa tabattal ilaihi tabtila. Adalah kamu konsentrasi dalam ibadahmu dengan penuh sungguh-sungguh. Sebab itu Nabi dan juga para sahabat, segi ibadahnya mereka sungguh-sungguh pada Allah SWT, sehingga tidurnya sedikit, bangunnya banyak, lutut menjadi bengkak-bengkak. Jadi kita ni pun sama, ya, muhasabah, renung, adakah aku ni, ibadah aku ni sungguh-sungguh ke tidak? Ataupun daripada dulu sampai kini masih lagi lebih kurang sahaja. Ni tuan-tuan, kalau nak berjaya kena renung macam tu. Ya, ibadah kita tu diteliti, disungguh-sungguh, dibaiki, dipelajari lagi. Jangan bab sembahyang pun masih belum beres lagi, bacaan-bacaan masih salah lagi, rukuknya tak betul lagi, sujudnya tidak betul lagi, maka itu adalah amat malang. Sedangkan kita semua faham perjalanan hidup kita ni makin lama makin pendek dan makin dekat pada alam akhirat. Semua kita lah, ya, semua kita ni. Itu juga kalau segi ibadah tadi, segi zikir kita pada Allah SWT, adakah kita setelah 50 tahun, 60 tahun, ada yang dah 70 tahun, berzikir kita ni sungguh-sungguh pun ataupun hanya biasa-biasa saja? Ya, orang-orang yang berjaya tu menangis, fikirkan zikir aku ni, ya Allah, belum lagi cukup, belum lagi sempurna, ya Allah. Walhal mereka tak berzikir beribu-ribu kali. Zikir mereka itu sehingga mereka mengalai air mata, menggeletar, tapi mereka masih renung, ya, keadaan diri mereka. Itu juga, ya, kita renung muhasabah Quran kita macam mana. Dah 60 tahun ini Quran aku masih lagi tahap lama, bacaannya belum banyak lagi, belum bersungguh-sungguh. Jadi ini tuan-tuan, kalau kita ada fikiran macam ini, insya-Allah tanda-tanda orang yang akan berjaya si Allah SWT. Ya, sama-sama insya-Allah kita azam untuk setiap kita semua duduk dalam majlis ini, supaya daripada majlis ini nanti hasilnya mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita bagi kefahaman untuk kita makin dekat pada Allah SWT, insya-Allah. Jadi kita selawat sampai mana? Yang buat kitabnya 771. 771. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina an-naqi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina an-nur sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nuril umam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nurillahi alladhi la yudkha sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina an-nasik sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nabi Zamzam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nasiruddin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Najib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam.
اللهم صل وسلم على سيدنا النجيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا هدية الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الهجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الهمم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الوجيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik, kita sambung kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Karim. Tuan-tuan, puan-puan, jamaah Maghrib rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ni bahaya maksiat. Jadi daripada fikiran kita yang bahaya apa? Yang biasa kita dengar, ya, bahaya merokok, bahaya naik kenderaan laju, bahaya dadah, ya, dan macam-macam lagi bahaya. Tetapi amat jarang kita fikir bahaya tentang maksiat, maknanya pelanggaran perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dengan hati dan lisan tetapi melalaikan perintah-perintah Allah Ta'ala, malah mengerjakan maksiat setiap hari pula, maka dirinya adalah dalam bahaya yang berat. Ya, di mukadimah tajuk ini, satu orang yang dia beriman pada Allah SWT, pada hati, lisan, ucapan, tetapi dalam masa yang sama lalai akan perintah-perintah Allah. Ya, sembahyang dicuaikan, bahkan ditinggalkan. Hatinya yakin pada Allah, lisannya selalu cerita tentang Allah berkuasa, Allah bagi rezeki, tapi perintah-perintah Allah itu dicuai-cuaikan. Bukan itu saja, malah mengerjakan maksiat setiap hari pula, maka dirinya adalah dalam bahaya yang berat. Maknanya orang ni dalam keadaan insya-Allah Ta'ala sangat bahaya. Kan sekitaran kita kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan kita macam itu, ataupun khawatir kita pun masih lagi dalam tahap macam tu. Na'udzubillah wa min zalik. Kadang-kadang anda selalu duduk pengajian, hadir ke masjid, ada kalanya time imannya lemah itu sembahyang dilambat-lambatkan, ya, ataupun bagi ujian sakit sikit je dah ditinggalkan sembahyang. Itu sebenarnya dalam bahaya kita, ya. Bahkan yang paling takut, sempat juga melakukan maksiat hari-hari pada Allah SWT. Ini maksiat ni banyaklah, tuan-tuan, ya. Sekiranya orang ini tiada mendapat taufik dan petunjuk Allah SWT untuk segera bertaubat dari dosanya sebelum mati, dikhawatiri akan digolongkan bersama-sama kaum munafik dan kafir yang akan dilontarkan ke dalam api neraka yang membakar hingga ke pangkal hati.
sebagaimana disifatkan oleh Allah dalam firman-Nya. Narullahil muqadah allati tantali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amalin mumaddadah. Al-Humazah ayat 6 hingga 9. Api di dalam neraka yang dinyalakan Tuhan, yang panasnya naik ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup di atas mereka dalam tiang yang memanjang. Itulah tuan-tuan, wa'uzubillahi min zalik. Ngerinya untuk orang yang saja melanggar perintah-perintah Allah SWT dalam masa membuat maksiat pada Allah SWT. Ya, melakukan derhaka pada Allah SWT. Wahai mukmin yang patuh, letakkanlah dirimu dalam taat kepada Allah Ta'ala. Jadi perintah taat kepada Allah SWT ini kepada orang mukmin, ya, 24 jam. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang berjaya, orang Islam yang berjaya, sedaya upaya tuan-tuan dan puan-puan dalam kehidupan kita 24 jam sentiasa taat saja pada Allah SWT. Jangan ada dalam hati itu keinginan untuk bermaksiat. Jika dah berazam untuk taat seluruh perintah Allah, ada terbuat maksiat yang tidak terancang, tidak dirancang, tak sengaja, kan segera kita bertaubat kepada Allah Taala. Ya. Tetapkanlah dirimu dalam taat kepada Allah Taala. Perbanyakkanlah ketaatan kepadanya dengan penuh ikhlas dan sabar. Jadi kita buat ketaatan kepada Allah Taala itu kerana Allah SWT. Membuat sesuatu perintah Allah kerana Allah Ta'ala. Sebab syaitan tu tuan-tuan tidak dibenarkan, tidak dibiarkan kita dalam taat begitu saja. Dia tak buat hati, dia tak senang tengok kita ni ibadah pada Allah Ta'ala. Dia akan sedaya upaya rosakkan ibadah kita pada Allah Ta'ala. Dah buat, dirosakkan, kita pun megah-megah cerita ke orang, aku sembahyang banyak ini rakaat, aku sedekah macam ni, ya, dia akan rosakkan supaya tidak ikhlas, walaupun amalan tadi kita dah lakukan 10 tahun dahulu, ya. Dan dalam ketaatan tadi perlu ada sabar, ya. Yang mengaji ni sabar, badan letih, mata mengantuk, malasnya laduk pengajian ni. Kan balik elok, ataupun nanti maghrib isyak pergi kedai, mengetih ngopi tu sekejap, dia dah isyak, datang masjid balik. Duduk masjid ni rasa macam selama maghrib isyak. Itu semua kerja syaitan. Ya, sebab orang mukmin tadi imannya telah diusahakan dalam masjid itu seperti ikan dalam air, bukan ikan dalam darat. Ke atas darat. Ikan tu kalau letak atas darat macam ni, dia mengelepah, tak tahan dia. Orang mukmin masjid tu rasa seronok, rasa tenang. Kalau boleh nak duduk lama-lama dalam masjid, banyakkan jam kalau masa dalam masjid ni, sehingga kalau dapat kita 24 jam masjid kita hidup dengan amal. Banyak duduk kat masjid ni, terpulanglah khidmat ke, nak zikir ke, nak ziarah kawan sakit ke. Jadikan masjid ni macam pusat dakwah, ya, pusat ibadat. Hari ni apa yang hidup 24 jam tu tuan-tuan, semua manfaat dia besar. Stesen minyak 24 jam, klinik 24 jam, restoran 24 jam. Masjid kita macam mana? Hidup 24 jam amal. Lepas isyak terus tak gelap, pagar kunci tutup dah, ya. Esok pagi buka balik.
Ya, kita tak ada mengikuti masjid-masjid yang hidup amal 24 jam. Banyak juga masjid yang hidup amalan 24 jam. Terbuka. Siapa nak datang tahajud, siapa nak i'tikaf, barulah masjid tadi menjadi sumber rahmat dan juga hidayah SWT. Satu masjid contoh di negeri Kedah tu, tengok macam mana. Dibuang pagar tu, terbuka masjid tadi. Safik boleh singgah, makan, minum, siap apa semua. Ya, pengurusan begitu baik ya. Jadi kita pun sedaya upaya macam tu berazam. Ya, masjid jadikan pusat dakwah. Macam mana masjid di zaman baginda Nabi SAW, walaupun masjid Nabi itu tak secantik masjid tuan-tuan, tetapi dia menjadi sumber hidayah rahmat seluruh alam. Siapa yang datang ke masjid itu dapat mendapat faedah. Tak orang kafir sekalipun dikatakan masjid tadi, tak sampai 3 hari dah beriman mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, masjid kita ni kalau tawanan perang diikat kat masjid ni, mungkin tengah malam menjerit-jerit sampai ke pagi terkencing dia. Ya, sebab apa? Lepas isyak kita tutup, gelap, dia pun takut lah. Ya, dalam masjid tak ada orang. Tapi masjid zaman Nabi tu 24 jam ramai orang. Malam orang tahajud, ada orang ngaji halqah Quran, ada taklim taklum. Jadi orang tawanan perang tengok tadi indahnya Islam ni. Ya, tak sampai 2 hari kadang tu bagi tahu, bukalah aku nak masuk Islam, nak ucap. Macam tu. Ya, masjid zaman Nabi. Jadi tuan-tuan, kita pun berazam. Walaupun belum capai macam itu, setiap kita semua orang mukmin ni, tuan-tuan semua yang hadir ni, berazam nak menjadikan masjid saya ni masjid ke arah 24 jam hidup amalan agama. Orang waktu duha ada datang, tengah malam ada bergila-gila orang ibadah. Pukul 2 ada datang, pukul 3 ada datang, 4 ada datang. Masya Allah, kalau hidup amalan tuan-tuan, tempat kita ni begitu makmur ya, insya-Allah. Kebiasaan ini hendaklah diteruskan hingga anda menemui Tuhan Azza wa Jal. Kelak dia meridaimu dan anda pun redha kepadanya. Moga-moga dia menempatkan anda di rumah kemuliaan, iaitu syurga yang dijanjikan. Kalau kita tuan-tuan orang mukmin tadi sentiasa patuh taat pada seluruh perintah SWT. 24 jam tu sedaya upaya nak cari apakah perintah-perintah Allah, apa yang perlu taati perintah Allah ni. Allah suka pada aku buat ni. Daripada bangun tidur sehingga tidur balik, ada kita ingin mencari perintah-perintah Allah Taala. Ya. Tak ada dalam 24 jam tu kita perbuatan kita yang tidak mengikut perintah Allah, yang sia-sia ataupun apatah lagi dalam maksiat. Orang mukmin ni, auzubillah, aku ni tengah dalam maksiat ni, cepat-cepat dia pun tinggalkan tempat itu. Ya tak? Kadang-kadang pada hari ini orang pergi kenduri kahwin, tak secara tak langsung kita pun terlibat dalam maksiat. Tengok berkaraoke pula, ya, menyanyi laki perempuan. Kita tak tahu kita terhadir dalam majlis tadi. Kalau terang satu majlis tu ada maksiat, kita tak harus hadir. Ya tak? Jadi kita dah duduk situ lah. Makin leka pula seronok. Satu lagu petik, 2 lagu petik. Jadi kita cepat-cepat tinggalkan majlis yang lalai tersebut. Kalau kita terus berkeadaan demikian, membiasakan diri dalam ta'am SWT, lazimnya insya-Allah kita akan menemui Allah SWT dalam keadaan diredai Allah SWT. Dah fikir kita tu setiap hari, macam mana aku nak tahu perintah Allah, macam mana aku nak jauhi larangan Allah SWT. Ya. Daripada pagi, petang ke pagi, insya-Allah dalam keadaan demikian Allah Taala akan matikan orang itu dalam rumah kemuliaan. Dapat mati, dapat ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan akhirnya ditempatkan dalam syurga yang dijanjikan Allah SWT. Firman Allah, masalul jannati allati wu'idal muttaquna tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa zilluha
tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Ar-Ra'd ayat 35. Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takut pada Allah, yakni orang yang takwa. Di dalamnya mengalir sungai-sungai, buah-buahan tetap dan juga naungannya. Itulah kesudahan orang-orang yang bertakwa pada Allah. Manakala kesudahan orang-orang kafir pula ialah neraka. Wa'udzubillahi min zalik. Jadi tak pernah tuan-tuan orang yang taat perintah Allah SWT, ikut sunnah Nabi dalam kehidupan ni, hujungnya gagal. Telah didatangkan contoh kisah-kisah orang yang terdahulu. Walaupun dia orang yang miskin macam Nabi Isa AS, tetapi dia taat perintah Allah, dia berjaya. Walaupun dia Nabi yang tak ada pengikut, dia berjaya. Walaupun satu Nabi yang kaya raya, yang menguasai angin, menguasai jin, menguasai malaikat, haiwan-haiwan, lautan, daratan, macam mana Nabi Allah Sulaiman, tapi dia taat pada perintah Allah, dia pun berjaya. Jadi sejarahnya orang yang taat perintah Allah dalam kehidupan dia, ikut sunnah Nabi-Nabi ketika itu, tak ada yang gagal. Dan dicontohkan untuk mai zaman ni para sahabat. Para sahabat ada 124,000, mereka semua berjaya redha Allah atas mereka dan mereka redha pada Allah. Walaupun di kalangan para sahabat ni macam kita juga, ada yang bertani, ada yang berniaga, ada yang tukang besi, ya, ada yang tidak ada kerja, miskin, duduk masjid saja, macam ahli sufah. Lebih kurang 100 yang tak ada pekerjaan, duduk di masjid, ibadat, dengar hadis-hadis Nabi, dafal, ahli sufah ni. Berjaya. Pakaiannya selai saja, berjaya. Nak kahwin, mas kahwin pun tak ada, berjaya. Sebab apa? Dijanjikan Allah SWT, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sesiapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia akan mendapat kejayaan, iaitu kejayaan yang agung. Hari ini manusia ni cari kejayaan juga. Rata-rata manusia sekarang ni cari kejayaan, tapi dia carinya kejayaan yang sementara ni lah. Pagi, petang, siang, malam kejar kejayaan yang sementara tadi. Daripada kecil dah disetting untuk cari kejayaan yang sementara tu. Ya, sekolahkan 6 tahun, tambah lagi 6 tahun, tambah lagi ke IPT 4 tahun, tambah lagi anak ambil master, ambil PhD. Habis semua yang belajar untuk, ya, mencapai satu-satu tujuan dunia. Tetapi malangnya kalau dia terlupa pada mencari kejayaan alam akhirat. Ya. Jadi tuan-tuan, apa janji pada orang yang taat pada Allah dan Rasulnya ini? Dia akan dijanjikan syurga tempat tinggal dia. Di sana nanti insya-Allah tuan-tuan dah tak perlu mengaji lagi. Dalam syurga tak payah sembahyang lagi. Dalam syurga tak payah nak puasa, nak berzikir lagi. Dalam syurga tak ada sakit lagi. Tak perlu makan pil darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Ya, segenggam ubatnya hari makan. Sebab dunia ni memang macam itulah resamnya. Sehat, sakit, sehat, sakit, 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 mati. Itu memang dah perjanjian Allah SWT. Tapi dalam syurga, kalau orang redha, sabar dengan ujian Allah tadi, dia akan masuk syurga dan sana dah tak sakit-sakit lagi. Tapi orang yang kat dunia ini tak nak bersakit-sakit, dia nak senang-senang, nak makan-makan, nak minum-minum, nak jalan-jalan saja, nak berhibur-hibur saja, jalan-jalan cari makan.
Mana tempat dia tak pergi. Ya. Tetapi persiapan akhirat dia lupa. Ya, maka besok di akhirat dia akan diazab SWT. Macam orang kafir kat dunia ni, syurga bagi dia. Jangan pernah kita cemburu dengan kenikmatan yang Allah beri pada orang-orang kafir. Rumah yang besar, kereta yang bermacam-macam nilai, jutaan ringgit. Jangan kita rasa cemburu kerana itu adalah syurga bagi mereka. Tapi besok di akhirat, kalau mereka mati tidak bawa iman, mereka akan jadi bahan bakar dalam kerak api neraka Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kat dunia ni orang mukmin. Kalau orang mukmin beriman bertakwa itu dia miskin kat dunia, tak apa. Biar aku susah sekejap je kat dunia ni, tapi aku nak senang di alam akhirat. Aku penting aku usahakan iman aku, amalan aku. Kat dunia dia tak ada kereta, tak ada rumah besar, hanya basikal yang buruk, rumah yang buruk. Tetapi dari iman dan takwa pada Allah, diusahakan kehidupan akhirat. Bila dia mati besok, dia akan duduk dalam syurga. Dia akan jadi raja di dalam syurga tersebut. Yang paling kecil syurga 10 kali besar dunia ini. Masya Allah. Tuan-tuan ya, umurnya di syurga 33 tahun, tak bertambah dan tak berkurang. Tak adalah macam umur tuan-tuan masuk syurga ni. Tak ada jumpa dah umur tuan-tuan dalam syurga ni. Ya, tak ada. Tak diterima umur macam ni syurga. So, balik muda balik. Yang perempuannya kami ibunya dalam syurga umurnya sweet 17, 17 tahun. Tak seronok lah Ustaz macam budak-budak ya. Ya. Syurga hanya tempat berseronok-seronok saja. Ya. Untuk makan-makan, rehat-rehat ya. Tidak ada ibadat lagi sana. Hanya ada satu amalan dalam syurga yang kita buat di dunia, iaitu amalan ziarah saja. Ziarah ada dalam syurga. Lain ibadat tak ada. Jangan besok tuan-tuan tanya malaikat-malaikat, aku nak tahajud dalam syurga ni boleh ke? Tak ada lagi dah. Teringin nak mengaji lagi macam kat Masjid Songgala, tak ada ngaji-ngaji belajar lagi. Sebab kat dunia dah berlelah-lelah letih mengaji. Orang yang tak nak ngaji, ya, tak nak ibadat kat dunia, tak nak susah kat dunia, besok sana dia susah. Allah SWT. Memang senang. Peluang mengaji ada, tapi kita tak, sebagaimana saya sebut awal tadi, kita tak mengaji bersungguh-sungguh. Ibadat tak nak sungguh-sungguh. Zikir tak nak sungguh-sungguh. Ya, baca Quran tak nak sungguh-sungguh. Mengaji pun tak nak sungguh-sungguh kat dunia ni. So dia harap Allah, kenapalah aku kat dunia tadi tak nak belajar sungguh-sungguh. Macam mana orang yang telah berjaya mengaji 8 tahun, pagi, petang, siang, malam mengaji menghadap kitab. Puas hati besok dalam syurga tu. Pegang Quran. Kalau belajar tahfiz saya itu pegang Quran daripada awal 5 pagi sampai pukul 10 malam. Baru berhenti. Quran yang pegangnya, Masya Allah. Kita pegang 10 minit dah tangan kita menggigil, ya, mengaji sikit dah lidah yang tergeliat. Itu kata mengaji tak bersungguh-sungguh. Belajar pun kita tidak bersungguh-sungguh. Ada peluang ni pun tak bersungguh-sungguh belajar. Ada kadang tak ada kadang tak ada. Aku lapang, aku datang, aku sibuk, minta maaf tuan fungsi, aku tak datang. Mana kita tak nak belajar bersungguh-sungguh. Sebab tu kita dah mengaji banyak tahun, tetapi hidayah, nur hidayah untuk amal agama tu tak ada. Ramai yang macam tu, mengaji, bertahun-tahun mengaji, guru demi guru, tetapi nur hidayah tu tidak ada. Masih tak nak buat badiah qabliyah, masih tak nak buat duha, masih tak nak pegang Quran untuk mengaji. Itu contohnya kita tak dapat hidayah untuk beramal. Ya. Sesuatu dah. Jadi marilah sama-sama kita mengakhiri pengajian kita sebab ada tajuk baru dah. Ya, akan datang wajib segera bertaubat. Ya, tajuk kita pada malam ni bahaya maksiat. Kalau kita sentiasa taat perintah Allah, ikut cara Nabi SAW, insya-Allah secara tak langsung maksiat tadi kita akan hindari. Tapi kalau kita dah taat perintah Allah, maka masa kita banyak terbuang, maka kita akan terlaku ataupun melakukan maksiat pada SWT, derhaka pada SWT.
Satu dosa sahaja sudah cukup menjadi asbab kita akan diazab oleh Allah SWT jika tidak diampuni oleh Allah SWT. Jadi kerana itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama, saya terutama yang bercakap ini, kita berazam untuk kita menjauhi maksiat, derhaka kepada Allah SWT. Jangan sesekali dah hati kita ada niat, wah minggu ni ada nambah baik ni aku nak kena tikam. Ini ada peluang ni, pelaburan yang baik. Kita dah tahu pelaburan tu hukumnya haram, kita masuk juga pasal tamakkan keuntungan tadi. Kita tak tahu ujung pangkalnya. Pelaburan sekarang ni orang skema-skema masuk 200,000, 300,000, 500 juta pun ada. Tuan-tuan, kalau ada apa-apa yang tertipu, maklumkan pada saya, ataupun kita ada MA Show untuk Negeri Sembilan ni, yang pejabatnya di Podison hari tu ada buat pelancaran. Terlalu ramai orang-orang kita yang terlibat dengan pelaburan atau angin yang tak tahu hujung pangkal haram ataupun halal. Hanya dengar status kata ini patuh syariah saja. Tak disemak betul-betul siapa dia punya pakar syariah dalam pelaburan tersebut. Dan tak tahu duit tadi dilaburkan. Ini ramai sangat, orang-orang masjid pun terlibat. Ya, dah diketepikan halal dan haram. Dan ramai juga orang-orang kita yang masih terlibat dengan pinjam malung yang beronsepkan riba ni. Di kawasan bawah di sini ramai sangat yang buat laporan pada MSO, dan MSO pun bertindak. Baru tahu, oh dia ni kaki masjid terlibat juga dengan lelung sesak. Ya, jadi itulah dikatakan maksiat. Kadang-kadang disengajakan, kadang tidak sengaja. Tipisnya iman kita pada hari ini, bila diuji kesusahan sikit, kita pun derhaka pada Allah SWT. Mana dah terbuat, kita bertaubat pada Allah SWT. Semoga sedikit ini memberi manfaat supaya kita dapat amal dan sampaikan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wa ahdina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum.